Kalau kita nak kembangkan lagi perbincangan kita yang Muhammad Datuk Seri di antara dakwah dan juga media. Media ini, kata Hitler, dia adalah tempat propaganda. Perkara yang salah kalau diulang setiap hari boleh mengubah kepercayaan jadi betul. Tetapi bagi pendakwah, kita nak gunakan saluran ini untuk berdakwah. Soalan saya, Datuk Seri, macam mana kita nak manipulasi dakwah dengan media tadi? Silakan Datuk Seri. Ya, terima kasih. Pertama sekali saya lihat bahawa dalam kerangka apa yang kita bincang, macam disebut oleh sahabat saya Datuk Dr. Sali tadi, ruang dakwah ni sebenarnya sangat luas dan jangan kita sempit pada benda-benda yang bersifat ceramah, kuliah, tafsir dan sebagainya. Ruang dakwah tu sangat luas, termasuk jugalah lakonan, puisi dan semua benda. Selagi mana dia menjurus kepada nilai-nilai yang betul, menepati kehendak syarak, maka dia mengajak masyarakat ke arah nilai baik. Dan itu yang kita sebut bahawa dakwah itu konsepnya, skopnya sangat luas. Atau apa saja, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'a. Kata Nabi SAW, siapa-siapa yang menyeru kepada benda baik, apa sahaja nilai baik, hatta dalam resipi pun contohlah, benda-benda yang baik yang orang ramai boleh tertarik dan mereka buat, kita mendapat pahala. Dan selagi mana orang mengikuti kita, kata Nabi, la yang qusum min ujurihim syai'a, tidak kurang sedikit pun pahala mereka. Maknanya bayangkan kalau malam ni kita buat, katalah 10,000 yang menonton, daripada 10,000 itu katalah ambillah 5,000 yang beramal, dan mereka menyampaikan ruang itu. Sebab tu saya tengok ruang dakwah ni, dia pertama kita kena sedar bahawa dia kewajipan, dia tanggungjawab. Jangan anggap sebagai bebanan. Bila kita rasa dakwah sebagai bebanan, maka kita rasa seolahnya macam kita dipaksa. Tak boleh. Sebab itu dakwah ni kewajipan, tanggungjawab kita semua. Semua orang ada peranan dalam konteks dakwah. Apa bidang dia sekalipun, kepakaran dia ada, maka dia harus manfaatkan kepakaran dia ada. Jadi bila kita berdepan dengan soal penggunaan media, kita akui bahawa media sekarang ni sangat terbuka. Dan dalam keterbukaan ni, Islam datang dengan prinsip. Prinsipnya bahawa sesuatu yang kita nak sampai, yang kita nak kongsi pada orang lain, nak send pada orang lain, nak share pada orang lain, pertama kita fikir benda ni betul ke tak betul. Sebab kalau kita menyebar maklumat yang salah, kita mendapat dosa, dan dosa tu bukan sikit. Dulu mungkin kita sebut pahala yang berpanjangan. Sekarang saya duk risau dosa yang berpanjangan. Bukan sedekah jariah saja, dosa jariah ni pun ada. Kita dah mati kalau ada maklumat yang tak betul tu terus disebar, dikongsi, dan dia boleh menimbulkan satu sentimen. Betul, saya akui bahawa kadang-kadang orang yang peranan media ni, zaman Nabi SAW pernah ada satu peristiwa. Ni syair Arab zaman jahiliah. Dia melalui seorang penyair, saya tak ingat nama dia. Dia lalu satu rumah keluarga yang sangat miskin. Miskin sangat. Dan dhaif sangat. Tapi keluarga ni ada seorang anak perempuan. Anak perempuan tu bukanlah lawa sangat, biasa aja. Dia simpati pada keluarga ni. Macam mana dia buat? Dia balik, dia membaca puisi, dia cipta satu puisi dan dibaca di tepi Kaabah. Dia baca puisi tersebut, dia memuji kecantikan wanita tu. Dia puji dalam syairnya. Apa yang berlaku tuan-tuan sekalian? Habis saja dibaca puisi tersebut, orang ramai berduyun-duyun pergi berebut nak pinang wanita itu. Syair. Sekarang ini media, pertama kita akui bahawa dia kena ada nilai tersebut. Yang kedua, kita harus memahami bahawa tak boleh sesuatu maklumat yang kita sampai, yang kita terima, kita kena ada tabayun. Media ni terbuka. Dalam Al-Quran Allah sebut, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik bawa berita, soalnya sekarang ni kita tak tahu yang maklumat ni daripada orang yang fasik ke, orang tak beriman ke, orang musyrik ke, kita tak tahu. Jadi kalau kita maklumat yang sampai pada kita kena cek siapa sumbernya. Sebab itu kita kena ada undang-undang. Alhamdulillah kita ada kuasa undang-undang. Dan undang-undang ni untuk mencegah perkara tersebut. Kalau datang orang fasik berberita, kata Allah Ta'ala, hendaklah kamu siasat berita tersebut supaya kamu tidak bertindak dengan kejahilan. Jadi dalam media yang terbuka begini, cabaran besar yang kita hadapi ialah bagaimana untuk pastikan sumber itu betul. Dan saya suka berkongsi bahawa kalau kita tak ada ilmu lah, kekurangan ilmu untuk jadi pendakwah, tetapi ruang yang ada hari ini, kita
boleh mendapat pahala dengan menyebar maklumat yang kita kongsi. Maklumat yang betul, share saja. Pagi-pagi saya sebut, kalau kita buka handphone pagi, cuba disiplin. Jangan buka, kita kena ada disiplin. Buka handphone pagi-pagi, buka Quran dulu. Sebelum kita buka Facebook, sebelum kita buka WhatsApp kita, buka Quran dulu. Macam kita pagi-pagi, jadi tetamu Allah dulu sebelum jadi tamu makhluk. Ya. Baca Quran dulu. Baca surat yang Allah hantar pada kita dulu. Sebelum kita baca surat-surat yang orang hantar pada kita dalam Facebook dan sebagainya. Dan bila kita dapat berita yang betul, kalau kita diam, kita rugi peluang mendapat pahala tu. Share saja. Share hadis Nabi SAW. Share maklumat yang betul. Sebarkan maklumat. Sebab tu setiap benda yang kita nak send, kita kena fikir, dapat pahala ke tidak ni? Kalau saya sebar, saya dapat pahala ke dapat dosa? Kalau dapat dosa, delete je. Jangan sebar. Kadang-kadang dia hantar kawan dia tanya, betul ke maklumat ni? Secara tak langsung, dia sebenarnya telah sebarkan. Jadi oleh kerana itu, saya ingat peranan kita dalam media yang terbuka ni sangat besar lah. Dan insyaAllah kita harapkan semua kita jadi pendakwah. Semua kita jadi pendakwah. Mudah-mudahan kita tu menyebar maklumat yang betul dan dikongsi beramal oleh masyarakat, kita mendapat ganjaran pahala yang insya-Allah Subhanahu Wa Taala yang berpanjangan insya-Allah. Allahu Akbar. Satu ulasan yang sangat saya seronok, Datuk, macam tak nak suruh berhenti je.